Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan menyambung bab 4 iaitu pengangkutan dalam tumbuhan untuk subtopik 4.2 iaitu pengangkutan air dalam pengangkutan air dan garam mineral. Okay. Sebelum ni kita dah pernah tengok tentang 4.1 iaitu struktur xylem dan phloem, penyesuaian dia bagaimana kedua-dua struktur tersebut boleh mengangkut bahan di dalam tumbuhan. Okay, jadi kita dah tengok struktur sebelum ni 4.1. So 4.2 kita sambung dengan melihat prosesnya. Bagaimana pula bahan itu diangkut. Okay, untuk 4.2 ni mengkhusus kepada pengangkutan air sahaja dan garam mineral lah. Okay, so pengangkutan bahan organik kita tak tengok lagi. Okay. Sekejap mana sambung. Okay. Okay, next kita tengok. Okay, standard pembelajaran. Okay, untuk bahagian 4.2 kita akan melihat menghuraikan faktor yang double paste yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun. Faktor apa yang membantu pergerakan air dan garam mineral dari tanah ke daun tu? Macam mana boleh berlaku pergerakan tu? Okey, yang pertama adalah disebabkan wujudnya tekanan akar di bahagian akar. Okey. Yang kedua, tindakan kapilari di bahagian batang. Sekejap alamak, sorry. Ni. Okey, ni dekat akar. Okey, ni tindakan kapilari ni berlaku di batang tumbuhan. Dan tarikan transpirasi akan berlaku di daun. Okey, bagaimana tiga-tiga proses ni boleh membantu proses pengangkutan air dan garam mineral tadi. So kita akan tengok one by one. Ketiga-tiga ni memainkan peranan. Okey. Okey, so untuk yang pertama, kita tengok dulu macam mana air daripada tanah. Okey. Secara generalnya boleh sampai ke pucuk. Okey, macam mana? Okey, kita tengok Rajah 4.6 muka surat 79. Okey, ni kita tengok dahulu tumbuhan ni. Di bahagian akar mempunyai keupayaan air yang tinggi. Okey, dan ini adalah arah pergerakan air daripada bawah ke atas. Dan kawasan atas ni keupayaan air rendah. Okey. Keupayaan air ni perlu ada perbezaan. Okay. Kalau sama je bawah dan atas, maka air tak akan bergerak. Okay. Jadi memang kena wujud dua perbezaan keupayaan, barulah sesuatu bahan tu boleh bergerak. Okay. Jadi untuk kes ni, air memang bergerak daripada bawah ke atas, menentang graviti. Okay. Jadi macam mana? Proses apa? Faktor apa yang membantu pergerakan air ni daripada bawah ke atas? Okay, dia tak ada pump. Okay. Okay, jadi sistemnya adalah disebabkan oleh tiga faktor yang saya sebut tadi, iaitu yang pertama, di bahagian akar, wujud tekanan akar. Di bahagian batang, wujud tindakan kapilari. Dan di bahagian daun, wujudnya tarikan transpirasi. Okay, so kita tengok dulu maksud tekanan akar adalah tekanan yang akan menggerakkan air dari tanah, okay, ke salur xylem akar. Okay, sebelum ni awak dah tengok keratan rentas akar. Okay. Nanti saya akan tengok tunjuk balik di mana bahagian salur xylem akar tu. Okay, dan air bila sebut pasal air je, of course awak kena ingat pergerakannya adalah secara osmosis. Okay, tak ada cara lain. Bukan cara pengangkutan aktif, bukan cara resapan berbantu, bukan. Okay, secara osmosis. Okay, yang kedua, bila daripada akar pergi ke batang dah ni. Okay, ni kat batang ni gambar ni besar kan. Okay, tindakan kapilari ni terhasil daripada dua jenis daya.
iaitu daya lekatan dan daya lekitan molekul air di dalam salur-xylem batang. Okey. Kapilari ini merujuk kepada mana tu ni? Okey ni. Merujuk kepada salur halus. Okey. Bila halus, dia ada apa namanya? Bila makin kecil saiz salur tu, maka tekanan untuk menolak suatu bahan tu makin tinggi. Okey. Kalau berbanding dengan salur yang besar, tekanannya rendah. Okey, macam katakan batang pipe kan. Awak nak siram pokok, awak kecilkan hujung salur pipe tu so that tekanan untuk pancutkan air tu lebih jauh akan terhasil. Okey, berbanding dengan salur pipe yang besar. Okey, macam tu jugalah tindakan kapilari. Jadi salur xylem di bahagian batang tumbuhan tu mesti halus kecil. Okey, jadi dipanggillah kapilari kat situ. Tindakan kapilari, tindakan pada salur xylem yang sangat halus. Okey. Dan tindakan kapilari ini juga terhasil daripada dua jenis daya iaitu lekatan dan lekitan yang kita akan tengok nanti. Okey. Seterusnya yang ketiga, tarikan transpirasi. Ni, dia berlaku di bahagian daun. Okey, awak dah tengok sebelum ni chapter 2 kan? Okey. So jadi apa namanya? Di bahagian daun ni, okey, transpirasi yang wujud tu bukanlah satu proses yang tak baik. Okey, awak kata, "Alah cikgu, transpirasi ni proses kehilangan air, nanti tumbuhan tak cukup air." Tak, bukan. Dia bukanlah satu proses yang tak baik. Okey. Sebaliknya, transpirasi inilah yang akan menghasilkan pergerakan air daripada bawah ke atas yang membantu air bergerak daripada akar ke daun. Okey, kalau tak ada tarikan transpirasi ni, kalaulah tak ada, takkan wujud perbezaan keupayaan air tadi antara daun dan akar, tak wujud. Okey. Maka dengan adanya transpirasi inilah, tarikan transpirasi inilah, maka bolehlah air itu digerakkan. Okey, jadi tarikan transpirasi itu apa? Dia adalah terhasil daripada air yang tersejat keluar melalui liang stoma. Okey. Okey, hasil penyejatan air di liang stoma inilah yang akan mewujudkan tarikan transpirasi yang kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Okey, muka surat 80. Bagaimana? Okey, kita tengok one by one dekat akar dahulu. Okey, bagaimana air dari tanah boleh bergerak ke salur xylem. Okey, macam mana? Okey, so ni gambar tumbuhan. Bawah ni akar. Okey. Akar ni dibesarkan gambarnya. Ni nampak. Okey. Ni adalah rambut akar. Okey. Yang ni adalah epidermis akar tepi ni. Ni gambarnya. Ada rambut dan epidermis akar. Epidermis ni macam lapisan luar lah. Okey. Okey, jadi warna apa warna coklat warna perang ni adalah tanah lah, partikel tanah. Okey, dan sekeliling tanah ada air. Okey, soalannya macam mana air boleh bergerak masuk ke dalam akar? Okey. So kita tengok point nombor 1. Okey. Saya dah cakap tadi bahawa sebarang bahan hanya boleh bergerak apabila ada perbezaan keupayaan. Okey. Jadi untuk kes ni yang nak bergerak masuk adalah air. Okey, jadi keupayaan air di luar, di tanah. Keupayaan air ni, air di tanah adalah lebih tinggi. Okey, air di tanah. Air di tanah lebih tinggi berbanding air di sel rambut akar.
rambut akar. Okey. Air di tanah, ya Allah tulisan. Okey. Air di tanah lebih tinggi keupayaannya berbanding air di rambut akar. Okey. Jadi maka bila wujudnya perbezaan keupayaan tadi, okey, maka air boleh masuk ke dalam rambut akar secara osmosis. Okey, secara osmosis. Bila sebut air, osmosis. Okey. Kena detect mana satu keupayaan air yang tinggi. Okey, dekat tanah lebih tinggi berbanding dalam rambut akar. So air boleh masuk secara osmosis. Okey. Okey, jadi bila air masuk secara osmosis tu, okey, dalam masa yang sama. Okey, bila kita air adalah pelarut kan. Okey. Dalam air ada garam mineral. Okey. So, ayat awak boleh jadi sama ada awak tengah cerita pasal air ataupun awak boleh cerita pasal garam mineral. Okey. Sekiranya air di luar tanah ni keupayaan airnya tinggi, maka keupayaan garam mineralnya adalah rendah. Ion mineralnya adalah rendah. Okey. Manakala di bahagian rambut akar, kenapa dia rendah tadi? Kerana ion dan mineral tadi dah masuk secara apa? Secara aktif ke dalam rambut akar. Okey. Ni sikit, ni banyak. Kan? Jadi garam mineral akan masuk ke rambut akar secara sekejap. Mana pen saya? Okey. Air osmosis dari tanah ke rambut akar. Sebaliknya, ion mineral secara pengangkutan aktif perlukan tenaga. Sebab apa? Sebab dia bergerak dari keupayaan rendah. Pergi ke keupayaan rendah tu mana? Tanah lah. Tanah maksudnya. Pergi ke rambut akar yang keupayaan mineral tinggi. Okey, dia terbalik. Bila keupayaan air rendah, maka keupayaan garam mineral adalah tinggi. Okey. So kena ingatlah dia punya proses dan juga kenapa berlaku pergerakan air, kenapa berlaku pergerakan ion mineral. Okey, secara apa? Kena tulislah kat situ. Janganlah awak tulis pergerakan air daripada tanah ke rambut akar. Manakala pergerakan air mineral daripada juga adalah daripada tanah ke rambut akar. Tapi kita nak tahu secara apa? Okey, disebabkan oleh apa yang menyebabkan ada pergerakan air? Disebabkan oleh apa berlakunya pergerakan ion mineral? Kena sebut. Okey. Okey, seterusnya sekarang air dah sampai dekat rambut akar. Okey. Jadi kita tengok, okey, lagi satu. Selain daripada rambut akar, air juga akan meresap secara osmosis di bahagian epidermis ni Epidermis akar, nombor 2. Point nombor 2, rajah 4.7 tu. Okey. Sama ayat awak mesti ada osmosis, mesti ada keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah. Okey, kena sebut dua tu. Kalau tak ada markah nanti rugi awak. Okey, seterusnya. Kita tengok point nombor 3. Okey, nombor 3 ni adalah di kawasan cortex. Okey. Keupayaan air yang tinggi. Okey, bila air dah berkumpul dekat rambut akar ni dan juga dah berkumpul di kawasan epidermis ni, maka keupayaan air di rambut akar dan juga di epidermis adalah tinggi.
Okey. Maka keupayaan air yang tinggi ni akan menyebabkan air daripada rambut akar dan epidermis meresap masuk secara osmosis pergi ke bahagian korteks. Okey. Dan seterusnya nombor 4. Okey, keadaan ni berterusan daripada satu korteks ke korteks yang lain. Okey, sampailah tiba di endodermis dan juga perisikal, lapisan perisikal. Okey, semuanya pergerakan air adalah secara osmosis. Okey. Seterusnya bila air dah sampai dekat sampai perisikal tadi, okey, akan wujud tekanan air yang menolak air masuk ke dalam xylem. Okay, sebab dia dah push daripada hujung rambut akar tu, dia push ke epidermis, push ke cortex, push ke endodermis sampai ke perisikal. Perjalanan tu akan menghasilkan tekanan yang dipanggil tekanan air. Katakanlah awak beratur nak keluar nak keluar ke kantin katakanlah, tapi cikgu suruh beratur. Awak akan bila awak beratur beramai-ramai tu, awak akan menghasilkan satu tolakan. Betul tak? Tolakan kawan-kawan awak tu nak keluar, push dia keluar. Maka tolakan tu akan menghasilkan pergerakan yang lebih laju kawan awak yang kat depan tu kan. Okay. Kalau tak nanti kawan awak slow-slow je jalan. Okay. Jadi tolakan daripada rambut akar sampailah ke perisikal menghasilkan tekanan yang dipanggil tekanan air. Yang menyebabkan air tadi daripada tanah bergerak sampailah ke xylem. Okey. Sehingga ini xylem akar ya. Okey, sehinggalah xylem akar tu menuju ke xylem batang ke atas ya. Ke atas tu menuju xylem batang. Okey. Okey, seterusnya sekarang air dah ada dekat xylem. Okey. Xylem ada di batang dan juga ada di daun. Okey, awak tengok gambar rajah A muka surat rajah 4.8 muka surat 81 ni. Gambar rajah A ni adalah pergerakan air dalam salur xylem batang. Manakala gambar rajah B ni adalah pergerakan air dalam xylem daun. Ni xylem daun. Ni awak ingat balik chapter 2. Ni adalah epidermis, mesofil palisade, mesofil berspan. Lepas tu ada berkas vaskular yang terdiri daripada salur xylem lah salah satunya. Since kita tengah cerita pasal air, so tak adalah tunjuk kat situ pasal flowworm. Okay, so ni adalah salur xylem. Dan di sekeliling salur xylem juga adalah mesofil berspan lah yang ada rongga-rongga. Okay, lepas tu ada stoma. Okay. Okay, ni B. Okay, di bahagian A ni kita dah tengok sebelum ni 4.1 bahawa struktur salur xylem adalah turus yang bersambung-sambung. Okay, turus yang bersambung-sambung. Okay, so kita nak tengok A dahulu. Macam mana air boleh bergerak dalam salur xylem. Dalam salur xylem macam mana? Okay. So yang pertama di xylem batang dahulu kita nak tengok macam mana pergerakan air tadi. Yang warna biru ni adalah molekul air. Okay, saya dah bagi tahu tadi disebabkan struktur xylem ni dia halus macam capillary. So kita panggil tindakan yang berlaku dalam xylem batang adalah tindakan capillary. Yang mana tindakan capillary ni adalah terhasil daripada dua jenis daya, iaitu daya lekatan dan daya lekitan. Okey, daya lekatan adalah ni tengok daya yang wujud antara molekul air. Ni molekul Okey, ni adalah molekul air H2O. Ni H lah dua ni. Ni H. O satu kan. Okey, jadi H2O yang melekat dengan dinding xylem ni, dinding xylem. Daya lekatan ni antara molekul air dengan dinding xylem dipanggil daya lekatan lah. Okey. Manakala selain daripada daya lekatan kita ada satu lagi. Okey, ni satu molekul air. Ni molekul air yang kedua katakanlah. Okey. Kedua-dua molekul ni diikat
oleh daya lekitan. Okay, so daya yang wujud antara satu molekul air dengan satu molekul air dinamakan daya lekitan. Okay, so daya ni lah, dua-dua daya ni lah yang membantu air digerakkan menentang graviti daripada akar ke daun, ke atas bahagian atas tumbuhan lah. Okay, so kita nak macam mana? Kita kalau pergerakan air tu daripada atas ke bawah senang sebab dia menurun mengikut graviti. Ni nak melawan graviti, dah lah tak ada pump, tak ada sebarang pump. Okay, jadi macam nak tolak, okay, kena pastikan molekul air tu seolah-olah dia macam ada satu daya yang combine dia so that boleh tolak sekaligus naik ke atas. Okay, kalau dia bercerai-cerai kan susah nak tolak mana kan. So kita combine kan dia, so tolak naik atas macam tu. Okay, dan dia mesti dalam masa sama dia juga mesti melekat dengan tepi-tepi dinding kapilari tu so that dia tak tuing jatuh ke bawah. Okay. Yelah benda nak tolak ke atas tapi katakanlah dah tolak ke atas tapi molekul tu dia tak melekat dengan tepi-tepi dinding dia. Maka dia ada potensi untuk jatuh ke bawah balik kan. So itu yang kita tak nak. Dia dah tak ada iljab dan dia tak ada pump. So dia perlukan dua daya ni untuk memastikan air tu terus naik ke atas. Okay. Daya lekatan dan daya lekitan. Jangan tertukar. Okay. Lekat di dinding. Hafal macam tu. Lekat di dinding. Lekit air. Tulis tu. Lekat di dinding. Lekit air. Boleh. Tu clue je lah. Ikut awak lah keyword macam mana awak nak buat. Kalau saya faham macam tu. Lekat di dinding. Okay. So yang kedua B ni. Okay. Adalah pergerakan air dalam salur xylem di bahagian daun. Okay. Okey, semasa proses transpirasi berlaku, liang stoma ni terbuka. Okey. Jadi air daripada sekeliling ruang kosong sekeliling mesofil berspan ni, air ni, molekul air yang bulat-bulat ni. Ni, bulat 1, bulat 2, bulat 3 tu. Okey, molekul air tu akan keluar melalui liang stoma tadi semasa transpirasi berlaku. Okey, ayat ni awak dah belajar waktu chapter 2 kan? Okey, jadi bila air daripada ruang antara sel mesofil berspan ni dah keluar melalui liang stoma, maka keupayaan air di sini adalah rendah. Ni keupayaan air rendah sebab air dah keluar daripada stoma. So apa yang berlaku? Automatik kat sini dalam salur xylem ni keupayaan air dia adalah tinggi. Jadi apa jadi? Okey, saya cakap tadi pergerakan bahan hanya boleh berlaku bila ada perbezaan keupayaan. Jadi air daripada xylem akan keluar ke ruang antara sel tadi. Okey. Jadi kat sini akan air dah tak ada dah, kuranglah air. Betul tak? Air dalam xylem akan berkurangan. Okey, sebab dah banyak keluar pergi ke ruang antara sel. Okey. Okey, jadi kat sini kurang. Okey, kurang air. Okey, apa yang berlaku? Ini akan menghasilkan tarikan namanya. Okey. Dia akan menghasilkan tarikan air daripada xylem batang tadi. Air ni akan ditarik lah ke atas. Saya kena guna warna lain lah. Sekejap sebab dia sama merah. Okey, sekejap. Okey, daun kan bersambung dengan batang. Okey, jadi xylem batang ni
Okey, di bahagian xylem batang ni, air akan ditarik ke atas. Disebabkan wujudnya tarikan transpirasi di sini, di bahagian xylem daun. Okay. Itulah yang saya cakap tadi. Kalaulah tak adanya transpirasi ni tadi. Okay. Kalaulah tak adanya transpirasi di sini tadi, awak rasa air daripada xylem ni boleh keluar ke? Tak boleh. Dia akan stay kat situ. Dan ini akan menyebabkan xylem air di sini still penuh dan air di sini still penuh. Maka air daripada tanah ke akar tadi tak boleh masuk lah. Tak boleh gerak naik atas. Sebab semua beza keupayaan tak ada beza. Air ada je. Sama, tak ada perbezaan keupayaan air. Okay. Jadi itulah hikmahnya berlaku transpirasi. Bukan kata semua proses adalah berguna. Okay, jangan kata, oh tak baguslah transpirasi ni, kesian pokok tak cukup air. Bukan, kalau tak ada transpirasi macam mana air nak masuk? Okay. So, kita ada berapa faktor yang mempengaruhi pergerakan air daripada akar ke daun? Ada 3. Bermula dengan tekanan air. Lepas tu, tindakan kapilari dan juga yang terakhir adalah tarikan transpirasi. Dengan adanya transpirasi, maka dia dapat menarik air, molekul air ni daripada xylem batang ke xylem daun. So, hikmahnya lagi, transpirasi tadi adalah perjalanan air tadi daripada akar ke batang ke daun tu, dia seolah-olah macam mesin penyejuk. Kan? Macam awak, apa namanya? Adanya, awak tahu tak kipas yang keluar air tu kan? Okay. Sama juga macam ni. Jadi sebab itulah ada istilah yang menyatakan transpirasi adalah proses yang menyejukkan tumbuhan. Okay, disebabkan transpirasi itulah maka air daripada akar bergerak ke batang, ke daun. So air tu sejuk lalu. Macam awak lah. Penat-penat lari, balik, minum air sejuk, lalu kat tekak ni rasa macam nyaman sangat. Macam itulah. Perumpamaannya. Okay. So habis, okay. Tu tentang 3 proses mengangkut air. Bagaimana air diangkut. Okay, kita akan sambung satu lagi bahagian iaitu gutasi perbincangannya dalam grup Telegram. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.